hari ini sempena World Kidney Day 2011, tajuk Protect Your Kidneys, Save Your Heart. Jadi sebenarnya apa dia kaitan antara buah pinggang dan juga jantung ni? Sama-sama kita saksikan satu bingkisan yang telah pun disediakan untuk anda. Dan kembali lagi selepas ini bersama dua orang tetamu kita. Buah pinggang organ rumit yang memiliki pelbagai peranan biologi. Walaupun saiznya kecil, buah pinggang kita mempunyai keupayaan untuk menapis bahan buangan daripada darah dan membantu membuang bendaleh yang berlebihan. Ia juga terlibat di dalam penghasilan sel darah merah, kawalan tekanan darah, kawalan keseimbangan asid dan penjagaan kesihatan tulang. Penyakit buah pinggang sering dikaitkan dengan peningkatan sekurang-kurangnya 10 kali ganda risiko kematian awal akibat penyakit jantung dan strok. Sekarang ini saya berada di National Kidney Foundation Dialysis Center Petaling Jaya untuk menemubual makcik Asma yang berusia 76 tahun dan telah mengenapi penyakit buah pinggang ini selama 10 tahun. Dan kita bersama makcik ya. Makcik, apa khabar makcik? Baik. Macam mana punya? Bila kata sakit buah pinggang, pinggang kita tak sakit. Doktor aja yang mengatakan sakit buah pinggang, dia tengok daripada darah tu kan. Itulah dia kena cuci darah. Kena cuci. Ke hospital 6 minggu aja. Dia suruh cari tempat. Dapatlah kat sini. Baik kat sini elok. Mana lepas kita dapat tu kan, so macam ni makcik orang-orang semula main respon apa? Dia tak ada cakap apa, pergi aja hospital. Dia kata pergi hospital je ubat dia. Hospital tu eloklah tu, eloklah sikit. Mari tak boleh jalan, sekarang boleh jalan. Itu je lah. Sakit, demam, macam-macam penyakit ada. Masuk hospital, keluar hospital. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap hospital, keluar hospital. Itu je lah. Penat lah dia. Penat. Orang yang menunggu pun penat. Boleh minum boleh tapi benda yang tertentu lah kita makan kan. Macam gula tak boleh, garam tak berapa boleh. Banyak yang tak boleh. Ada sayur-sayur yang tak boleh makan. Tu tak boleh jalan. Tak boleh Dah kena cuci baru boleh jalan. Makan bantang. Jangan makan gula, macam banyaklah benda yang dia tak beri kan. Ada tenarai dia ditulis. Kadang maki makan juga. Mana tahan nak makan gula lama. Sekali lah makan. Kalau kat sini dah boleh makan apa? Kat sini dia tak boleh makan apa-apa. Cuci je. Nak cuci aja. Nak makan bawa lah sendiri bekal, bawa benda ringan-ringan aja. Baru nanti nasi ke apa dia tak boleh makan. Dia tak berilah makan dekat sini. Dia lemak semangat apa dah kena tu memang dah kena tu tak dapat nak elak lagi dah. Memang berobat aja. Okey, jadi apabila fungsi buah pinggang kita rosak, maka kebarangkaian untuk mendapat penyakit-penyakit kardiovaskular ini semakin meningkat. Itu dia sebenarnya yang ingin disampaikan kepada semua rakyat Malaysia, kaitan antara buah pinggang dan juga jantung anda. Hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Zaki Morad Muhammad Zahir, Pengurusi Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan. Selamat pagi Datuk, khabar? Dan juga Dr. Rafidah Abdullah. Thank you so much. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami untuk kita sama-sama mengingatkan seluruh rakyat Malaysia pergi periksa buah pinggang anda. That is the message that you want to send. Okey, mungkin Datuk boleh mulakan dululah. Bagaimana sebenarnya jantung dan buah pinggang ni dia berkait, Datuk? Ya. Apabila seorang itu mengalami penyakit buah pinggang, risiko untuk mendapat penyakit jantung ni bertambah. Okey. Sebab buah pinggang ni kalau dia ada masalah, dia akan menyebabkan kenaikan darah tinggi, high blood pressure, menyebabkan
tak seimbangan kimia-kimia dalam badan kita, dan juga beberapa masalah lain. Semua ini akan impact kepada jantung. Jadi kalau penyakit buah pinggang tak terkawal, risiko untuk mendapat penyakit buah jantung itu lebih tinggi. I see. Malah antara pesakit-pesakit buah pinggang ni, sebab kematian yang utama ialah penyakit jantung. So biasa kita dengar kolesterol kan. Jarang pula kita dengar orang cakap jaga buah pinggang tu. Okey, mungkin kita nak tahu juga doktor, statistik di kat Malaysia ni teruk ke orang yang Ya, pesakit di Malaysia, pesakit hujung tahun 2009 yang sedang menjalani rawatan dialisis atau penyakit buah pinggang akhir, peringkat akhir, lebih daripada 20,000 orang, 21,000 lebih. So buah pinggang ni ada macam-macam, orang kata peringkat, peringkat 1 hingga 5. Peringkat 5 tu dah dialisis. Kalau dialisis tu 20,000 orang. Dan statistik mengatakan mungkin 1 dalam 8 orang, kalau orang-orang di luar tu mungkin ada penyakit buah pinggang, mungkin peringkat awal. Itu yang pentingnya kita mengetahui. Jadi macam mana? Ada tak tanda-tanda awal? Kata di peringkat 1 tu dapat kita ni macam saya ni tak tahu kenapa sihat saja, tapi sebenarnya ada problem lah. Tak lah. Katalah. Tapi ada tak tanda-tanda yang boleh saya awasi untuk ada tanda-tanda saya boleh tahu mungkin saya menghadapi. Buah pinggang ni sebenarnya unik ya. Dia sebenarnya tak ada tanda sampai peringkat akhir kebangkaliannya. Kebanyakannya lah. Tapi sebab itu kita orang kata ingin memberitahu orang ramai supaya buat ujian saringan kalau pesakit atau orang yang berisiko tinggi ya. Risiko tinggi seperti nombor 1 adalah kencing manis ya. Kalau kencing manis adalah punca utama pesakit tu menjalani dalam 58% pesakit di Malaysia kalau yang dialisis tu adalah disebabkan kencing manis. Darah tinggi, selalu makan ubat-ubat tahan sakit atau ialah herba dan sebagainya. Merokok itu adalah salah satu orang kata tidak healthy lifestyle, dengan secara tidak langsungnya akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Stres mungkin dari segi stres tu mungkin akan menyebabkan darah tinggi mungkin dan kalau kita stres kita tak senam dan sebagainya, kita kerja darah tinggi buah pinggang pun rosak. Jadi maknanya biasanya kita dekat Malaysia ni bila dah kronik tu barulah kita dapat tahu. Sebab itulah kita memang orang yang berisiko tinggi perlu buat ujian saringan. Datuk mungkin Datuk nak sentuh sikit mengenai saringan buah pinggang ni, senang ke, sakit ke, susah ke, macam mana? Saringan untuk mencari penyakit buah pinggang amat senang sekali dan sepatutnya dilakukan oleh individu yang dalam golongan risiko itu sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Ia hanya memerlu berjumpa doktor, minta periksa tekanan darah, blood pressure, dan juga minta periksa air kencing. Kebanyakan penyakit buah pinggang ni dia dilihat melalui air kencing. Jadi kalau dia minta air kencing diperiksa untuk protein ke, untuk darah dan sebagainya, kita dapat kesan awal bahawa kemungkinan ada penyakit buah pinggang dan dibuat ujian lanjutan. Dan kalau kesan awal tu dengan kesan tahap 1 dan tahap 5 tu, bagaimanakah dirawat, perbezaan rawatan tu? Memang banyak perbezaan rawatannya. Di peringkat awal, tujuan rawatan kita ialah untuk mencegah kerosakan lagi berlaku. And can that happen? Yes, that can happen. Kita akan buat prevention melalui kawalan darah tinggi, kawalan kencing manis, kawalan kolesterol, kawalan lifestyle hidup yang bagus seperti banyaknya kawalan doktor. Jadi kalau kita tumpu perhatian kepada prevention, insya-Allah dia tak akan progres ke stage ke-4, ke-5 begitu. Kemungkinan akan progres tapi mungkin mengambil masa lama ataupun kita dapat menghalang progression tu. Maknanya dia boleh sembuh. Sembuh tu susah sedikit. Penyakit buah pinggang kebanyakan apabila penyakit example penyakit kencing manis ni, kalau dia merosak buah pinggang, kita tak boleh pulih balik ke asal. Tapi kita boleh jaga jangan dia merosakkan lagi. Okey, jadi sekiranya dah hak kronik itulah kan, apa agaknya nasihat doktor untuk kita ni yang dah sakit mak, mungkin ahli keluarga, what can we do? Yang pentingnya mendapatkan rawatan yang betul lah. Mendapatkan rawatan betul. Ada yang rawatan tak betul ke doktor? Banyak. Contohnya macam mana? So saya syorkan untuk orang kata berjumpa dengan doktor lah, pakar-pakar buah pinggang, mungkin doktor untuk mendapati rawatan yang betul. Betul tu maksud dia rawatan kita beri di hospital dan sebagainya sudah menjalani orang kata research dan sebagainya. So kita
tahu benda itu akan mencegah buah pinggang tu daripada peringkat 1 hingga ke peringkat 5 tu. Memang ada rawatannya. So kita kena ikut, kalau kecil manis tu kena jaga, exercise, berhenti, isap rokok, darah tinggi kena kawal, makan pun kena jagalah. Tapi dari segi apa yang doktor lihat lah, pengalaman doktor lah, dan so kawan-kawan susah doktor macam duduk kat penjara je kena banyak kawan. Apa masalah utama penyakit pesakit-pesakit yang sering sebenarnya kawalan memang agak suka saya lihat dia dari segi apa yang dari segi orang kata experience saya lah setiap hari. Tapi saya rasa kalau pelan-pelan disiplin tu ditanamkan dalam diri dan mengetahui penyakit-penyakit ini ada, kita tak nak mencegah. Sekali dah dapat agak suka untuk baik, so daripada kita dapat tu baik kita cegah dari keadaan hidup yang sihat. Okey, doktor, ada program yang akan berlangsung pada 13 Mac ini dan juga 20 Mac ya. Mungkin doktor nak hebahkan kepada penonton Malaysia hari ini? Ya, pada 13 bulan Mac kami Yayasan Buah Pinggang Malaysia dan Persatuan Nefrologi Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan ujian saringan dan beberapa program bersama ambassador kita Datuk Chef Wan di Lower Ground 2 Sunway Pyramid Hotel, Sunway Pyramid. So itu kami ada beberapa program termasuk ujian saringan percuma. Pada 20 hari bulan kami ada larian di Dataran Merdeka di mana Datuk Sri Liao Tiong Lai sendiri akan hadir. Larian? Ya, betul. Sebab siapa yang nak lari? Larian ini telah saya sebenarnya berlari. Doktor berlari? Saya berlari. Dan Datuk Zaki juga akan berlari. Okay. Dan lari itu hanya 5 km ya. So saya ingat tidak ada. Untuk apa dia? Sebab ini sebagai promosi. Bila kita tengok tema protect your heart, maknanya lindungi jantung anda. Dan kita tahu daripada untuk melindungi jantung anda tu kita kena buat healthy lifestyle. Healthy lifestyle. So kita dalam masa yang sama larian tu adalah orang kata healthy lifestyle ya. Kita nak promote itu, kita nak beritahu orang ramai. Dalam masa yang sama kita pun ada ujian saringan, karnival, jabatan bertuah dan sebagainya. InsyaAllah kita bermula daripada pukul 7 sampai ke 12 tengah hari di Dataran Merdeka sendiri. Okey, Datuk mungkin kata-kata akhir pada Datuk sebelum kita. Ya, saya nak tegaskan di sini kebanyakan penyakit buah pinggang ni pada awal ni ialah penyakit yang silent. Jadi banyak orang tidak mengambil indah kadang-kadang sebab tidak ada sakit, tidak apa. Jadi ujian saringan ni amat penting ya. Dan untuk semua pesakit ambil satu habit untuk membuat ujian saringan ni. Okey, jadi jangan biarkan diri kita alpa sebab mungkin kita nampak sihat, kita tak mahu dapat tahu tiba-tiba kita sakit dah tahap yang kelima. Jadi pastikan anda jalani ujian saringan sekiranya anda berisiko tinggi. Ingatkan ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kasihi untuk menjalani saringan. Tak susah pun doktor kan? Tak susah langsung. Tak susah langsung. Just takes effort to go. Okey. Seterusnya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tetamu kita. Semoga anda di luar sana yang berisiko tinggi itu mendapat pendedahan dan lepas ni terus buat ujian saringan. Kita bersama dengan Fitri, bersama dengan Askar PUDM. Saksikan, silakan Fitri.